Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sentiasa memanjatkan kesyukuran kita terhadap Allah Azza wa Jalla kerana nikmatnya yang tidak terhingga kita berada di sini, di atas muka bumi ini, dan berada insya-Allah di atas landasan yang betul, iaitu permohonan yang kita minta pagi, petang, siang dan malam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kurniakanlah, tunjuklah kami jalan yang benar, yang Engkau redai, yang Engkau sukai, berdasarkan petunjuk sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pelajar sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam Suratun Nahli, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14. Kita sambung perbincangan kita bermula ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, Tafsir Pimpinan Jawi, muka surat 514. Muka surat 514. Jadi alhamdulillah, kita sambung baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada perbincangan kita insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan. Pada ilmu Allah Azza wa Jalla sama sahaja yang zahir dengan yang kita sembunyi. Yang kita lakukan dalam gelap, yang kita lakukan waktu terang-terangan. Para pelajar sekalian, ayat ini kita tengok kepada ayat yang kita bincang dalam siri yang lepas, bahawa puak-puak kafir mereka sibuk beribadat, menyembah, memuja selain daripada Allah Azza wa Jalla, ditambah lagi dengan perancangan jahat mereka, konspirasi jahat mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam sudut pegangan mereka syirik,
dari sudut perbuatan mereka sembah berhala dan juga menyekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Allah tanya, afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Sama ke Tuhan yang menciptakan dunia ini dengan makhluk yang tak tahu apa? Allah sebut di sini amwatun ghairu ahya, yang mati, jamadat, benda yang keras. Sama? Tentu mereka akan jawab tak sama. Habis, afala tazakkarun? Allah Ta'ala kata, kenapa kamu tak ingat? Allahu Akbar. Kemudian dalam ayat ini, kemudian Allah SWT sebut kepada kita ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita dah bincang tentang nikmat-nikmat yang banyak. Andai kata kamu menghitung nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kamu, bukan saja tidak dapat dihitung, terlalu banyak, tapi sepatutnya kita bersyukur. Sepatutnya kita bersyukur. Sebab syukur itu adalah merupakan sifat orang mukmin. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min. Pelik urusan orang mukmin ni. Dia duduk dalam dua keadaan. Ketika dia senang, dia syukur. Ketika dia susah, dia sabar. Kita nak menjadi manusia yang syakir, sabir. Inilah yang agak sukar. Lebih-lebih lagi di zaman keceluparan mulut kita ni. Waktu ni kita nak tulis apa, kita nak luah perasaan, kita nak kata apa, tulis je. Pengikut-pengikut, kawan-kawan, friend-friend pakat like pula menyokong, maka terjadilah majlis kutuk mengutuk, majlis troll menroll, majlis yang besar daripada itu duduk di bawah kategori al-ghibah, majlis mengumpat. Ini yang kita takut sekali. Maknanya satu package, nama dia mengumpat. Dalam bahasa Islam, bahasa dosa, dia panggil ghibah. Ghibah ni bahasa mengumpat. Artinya bila kita manusia tak syukur, itulah yang jadi. Orang bagi banyak pun tak syukur, bagi sedikit lagi tak syukur, kan? No. Zaman dulu kita kata peruntukan RM30, zaman sekarang sudah ada ratus-ratus, sama juga. Bilakah manusia ni nak bersyukur? Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Tidak banyak, tidak ramai hamba-Ku yang bersyukur. Kerana itu sebahagian daripada ulama, dia berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku ni di kalangan golongan yang sedikit. Apa dia sedikit? Iaitulah orang yang bersyukur. Maka para jemaah sekalian, Allah ungkit kita di sini tentang nikmat dia. Semuanya surah Al-Nahl ini suratun ni'am, surah tentang nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah bersyukur. Bila diuji, bersabar. Itu yang sepatut. Sehingga Nabi kata ajaban, benda pelik yang berlaku pada orang mukmin. Jadi bagaimana kita nak menjadi mukmin yang benar, mukmin yang hebat, mukmin yang super. Super apa kita nak kata? Super mukminnya syukur, sabar. Kita lemah satu bermakna kita goyah, kita pincang dalam satu. Oh, saya syukur kuat tapi sabar tak kuat. Nah, dia mesti kembar dua tu, syukur dengan sabar. Sama juga dalam bab takhwif, kita ada dua, al-khawf wal raja. Dalam bab ini kita kena takut dan kita kena harap. Dalam bab kehidupan, syukur dan sabar, dua ni tak boleh lari. Kerana itu Allah Ta'ala ungkit kita di sini, wa in ta'udu ni'matallah. Kalau kamu hitung nikmat Allah Ta'ala, kamu tak hitung, maka para ulama mengatakan, walaupun kita tak dapat menghitung nikmat Allah, maka wajib kita kena kira, kita kena ungkit untuk diri kita sendiri, berapa banyak sudah aku menerima nikmat Allah Azza wa Jalla, tapi bagaimana dengan kesyukuran aku.
Maka datanglah ayat 19. Allah nak nyatakan kepada kita, sama ada kita syukur atau kita sabar, sama ada kita protes atau kita memberontak. Dua ni ada. Tengok ayat 19. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu ya'lam ayyuhan nas. Allah Ta'ala maha mengetahui, wahai manusia, apa yang kamu sembunyikan dalam diri kamu. Hak kita duk simpan dalam hati, Allah tahu. Dan Allah Ta'ala beritahu kepada para malaikat. Kerana itu, innamal a'malu binniyat. Ketika kita bincang tentang hadis ini, innamal a'malu binniyat, para ulama Islam mengatakan bahawa amalan itu dengan niat, dan amalan itu diberi ganjaran. Bagaimana malaikat nak dapat ganjaran, nak beri ganjaran, nak tulis pahala, kalau dia tak boleh kesan niat-niat kita yang tersembunyi. Tapi bagi kita manusia biasa, jangan cuba-cuba. Saya tahu dalam hati orang tu, saya tahu niat dia. Oh, ini kita boleh pangkah atas dahi dia, kita kata ini kelentong besar. Mana orang boleh tahu niat orang? Cuma niat orang itu berubah, itu terjadi. Waktu ni kita dah ikhlas, tapi bila petang nanti tak ikhlas. Kata orang buat satu-satu benda, ada udang di sebalik mi, itu cerita lain. Sama juga dengan orang salat. Waktu dia salat, permulaan salat ikhlas, Allahu Akbar. Bila dia dengar orang masuk masjid, lain macam pula dia punya warak, lentok, tekuk. Sebab apa? Nak tengok maknanya niat itu berubah di tengah jalan, itu pun bahaya. Allahul musta'an. Baiklah para jemaah sekalian, ayat ini mengajar kepada kita erti al-ihsan. Apa dia ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Mana kita kena rasa kita duduk di bawah tahta muraqabatillah, duduk di bawah pemerhatian, tilikan pandangan Allah Azza wa Jalla kepada kita, barulah kita tak berani nak buat maksiat, tak berani nak lakukan perkara yang tidak baik. Sebab bila Allah SWT sudah tahu, maka dia akan balas. Itu satu dimensi. Dari sudut kebajikan yang kita buat, kita yakin dengan ayat 19 suratul Nahl ini, kita muhasabah di sini dan kita tadabbur bahawa setiap kebaikan yang kita buat juga adalah di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla dan dicatat oleh para malaikat. Oleh itu, sama ada manusia tahu, manusia tak tahu, manusia menghargai, manusia tak menghargai, sama je bagi orang yang ikhlas. Semuanya duduk di bawah, telah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla dan dicatat oleh para malaikat kiraman katibin. Maka di sini akan melahirkan perasaan ikhlas dalam jiwa kita lebih kental, lebih mantap. Sebab apa? Kita tahu apa yang kita buat itu diketahui oleh Allah Azza wa Jalla dan dinilai oleh Allah dalam semua perkara. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, ayat ini Allah SWT menyatakan kepada kita kamalu qudratihi, sempurna kekuasaan Allah, dan tamamul ilm, sempurna ilmu Allah Azza wa Jalla. Dialah yang esa yang tunggal menciptakan makhluk dan mentadbirkan alam ini. Maka ayat yang ke-20, Allah Ta'ala nak menegakkan hujah bahawa bagaimana kamu nak jadikan makhluk itu sebagai sembahan kamu, sebagai pujaan kamu, sedangkan dia tidak ada sifat-sifat. Sifat kudrat tidak ada, sifat ilmu tidak ada, sifat hayat pun tidak ada. Artinya lemah selemah-lemahnya. Kata sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Rumah yang paling lekeh atas dunia ni rumah labah-labah. Labah-labah ni Masya Allah, tabarakallah, kena kita buat dengan jari pun dia rumah dia terbalik, kita buat dengan penyapu pun dia hilang. Begitulah hujah yang diguna pakai oleh orang kafir.
orang panggil lemahnya hujah mereka sebagaimana lemahnya Baitul Ankabut. Allahu Akbar. Baik, tengok ayat 20. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Allahu Akbar. Dan makhluk-makhluk yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak dapat menciptakan sesuatu pun. Bahkan merekalah yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kata dengan otak kita, kalaulah orang benda yang mereka sembah tu hidup, nampak juga ada juga pergerakan ni, batu, kayu, pejal, jamaat yang tak bergerak, tiba-tiba dilantik menjadi Tuhan, tempat sembahan. Kita kata apa pemikiran kita macam ni? Kita yang buat dia, kita sembah dia, lain pelik. Setakat mana pelik? Jadi berhala-berhala yang kamu cipta, yang kamu buat sendiri, kemudian kamu sembah itu, apa yang dia ada? Jawabnya tak ada apa-apa dia tu. Bukan sakat tak ada apa-apa, kekuasaan. Ayat 21, amwatun ghairu ahya. Ini sifat berhala kamu. Allah Ta'ala nak sentuh di sini supaya kita cepat sedar. Berhala kamu tu amwatun ghairu ahya. Makhluk-makhluk itu mati. Kekal, bukanlah kekal hidup, tak hidup pun dia. Bahkan tak pernah hidup. Kata para pengkaji mengatakan, boleh ke kita kata ke benda-benda yang keras, tongkol kayu, tongkol batu ni tak hidup? Maknanya ulama kata kalaulah benda tu jamak ni dia panggil benda kerah, benda tak bernyawa ni, boleh kita kata benda tu mati. Sebab apa? Sebab memang dia tak hidup pun. Amwat, Allah kata mati, tak pernah hidup. Baik, kalau kita kata, kita ambil lah, kita tabal, orang kafir ni tabal, mereka menabalkan Tuhan mereka di kalangan manusia. Cari manusia yang paling jenius atas dunia ni, tabalkan jadi Tuhan. Mereka ini pun amwat juga. Sebab berapa tahun dia hidup, dia akan mati. Dia pun tak boleh nak cipta nyawa, tak boleh nak cipta umur panjang-panjang. Nanti kesunyian dia, semua orang tak ada lagi, dia seorang yang ada. Penat juga kita kan. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Allah. Dan mereka tidak mengetahui bilakah masing-masing akan dibangkitkan menerima balasan. Dahlah dia tu keras, jamadat yang tidak ada nyawa, tak berkelip mata, tak bergerak mulut. Mereka juga tak tahu bila Allah Ta'ala akan bangkitkan mereka pada hari kiamat, dan bila dia wujud atas dunia ni, dia pun tak tahu juga. Kita yang tahu ni sebab ada happy birthday. Kejap-kejap nak belah kek. Bila belah kek, di antara mazhab happy birthday ni, kena suap dalam mulut isteri, ambil gambar letak di Facebook. Yang buat kerja ni Pak Haji, Pak Lebay, Pak Ustaz, yang biasa-biasa tumpang sama. Kita kata ini maknanya Allah gambarkan lemahnya lebih daripada Baitul Ankabut, iaitu mereka ini tak tahu apa. Bahkan bila dia jadi tak tahu. Kita tanya berhala, kamu ni diukirkan pada tahun berapa? Berhala pun tak bergelik jawab. Artinya segala makhluk yang disembah itu dia tak tahu apa, dia tak tahu bilakah dia dibuat, dan dia tak tahu bila akan dibangkitkan. Maka para jemaah sekalian, ayat ini mengajar kepada kita bahawa ilmu tentang kebangkitan semula, hari kiamat, itu dia panggil ikhtisas. Ilmu itu khas untuk Allah Azza wa Jalla saja.
Allah Ta'ala yang tahu ilmu sa'ah. Wa indahu ilmu sa'ah. Allah Ta'ala saja yang mengetahui bilakah kiamat. Malaikat pun tak tahu. Para Nabi alaihimussalam pun tidak tahu. Tapi mari pula di zaman ahli-ahli teori, dia boleh kesan bila nak kiamat. Oh, kira siap dah. Waktu budak-budak dulu, orang yang duk baca kitab, saya tak nak sebut nama kitab ni, kiamat akan berlaku pada tahun sekian-sekian. Oh, kita pun duk kira lah, takut lah nak kiamat. Tak jadi tahun tu. Mari pula kedian. Ini sehari dua ni, zaman Covid ni, timbul pula kawan-kawan kita juga duduk bekerja keras nak meyakinkan umat bahawa kita sudah berada di fasa terakhir. Kita kata, usahlah rempuh masuk dalam pagar. Wa indahu ilmu sa'ah. Allah Ta'ala yang tahu bila kiamat. Kita tak tahu. Tetapi kita sebagai pendakwah sibuk-sibukkan diri kita dengan apa? Dengan mempersiapan kalau kiamat besok, apa persiapan aku? Tanda kata-kata sikit, tuan-tuan. Usah menyibukkan diri dengan bila ke kiamat, tapi sibuklah diri anda dengan persiapan kalau kiamat, apa kita buat. Sebab para ulama telah mengatakan kiamat itu ada dua kategori. As-sa'atul kubra, kiamat yang besar, Allah Ta'ala saja mengetahui bila berlaku. Tapi kiamat kecil, kita tengok depan mata kita hari-hari, pagi, petang, depan, siang, malam. Kita tengok kematian di sana sini. Orang ni mati pagi ni, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengah hari dapat pula maklumat ini pula mati. Kita pun tengok dalam berita, dalam Facebook, orang ni mati bergelimpangan, aksiden, 5 buah kereta, mati 10 orang. Kita kata nas'alullah as-salam. Maknanya itu dia panggil kiamat individu, kiamat seorang tetap mati. Maka usahlah sibuk tentang bila kiamat, kita sibuk tentang bagaimana persiapan kita kalau kiamat terjadi. Batulah kita nak tidur pun, Nabi kita ajar, Bismika Rabbi wada'tu jambi. Ya Allah, aku letak tubuh aku ni dengan namamu, ya Allah. In amsaktaha farhamha. Kalau engkau dah ambil nyawa ni, tak hantar balik, maka rahmatilah aku. Wa in arsaltaha fahfazha. Sekiranya engkau lepas balik nyawa aku ni, kan, peliharalah aku dalam beragamanya, dalam beradabnya, dalam berakhlak, dalam kehidupan. Itulah doa kita. Kerana itu para jemaah sekalian, andai kata kita boleh berdoa sebelum tidur dengan doa-doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saya dah selalu maklumkan kepada para jemaah supaya sentiasa baca buku Perisai Muslim. Di dalam buku tu ada belaka bacaan tidur, bacaan bangun tidur sudah ada. Kalau kita baca dan kita hayati makna-makna dia, insya-Allah kita tidur dalam keadaan kita insaf. Bila kita terkejut, ya sedar tidur, langsung kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidur balik, sedar lagi, jaga lagi, baca lagi. Sebab kita nak yang terakhir ucapan kita sebelum kita mati, la ilaha illallah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi jaminan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ini yang patutnya. Baiklah para jemaah sekalian, panjang kita di sini, kita pergi lagi kepada keadaan orang beriman dengan orang yang tak beriman dalam ayat yang ke-22. Ilahukum ilahun wahid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Allahu Akbar. Jadi ayat 21 tadi, mereka tak mengetahui bilakah masing-masing akan dibangkitkan untuk menerima balasan.
Maka Allah Ta'ala seru kita di sini, ilahukum ilahun wahid. Hei manusia semua, wahai manusia semua, kamu tak tahu, berhala kamu lagi tak tahu, kenapa kamu duk ikut-ikut dia kan? Kenapa kamu nak ikut berhala? Kamu tidak ikut Allah Azza wa Jalla. Berhala pun tak tahu, penyembah berhala pun tak tahu bila tarikhnya. Maka di sini Allah Ta'ala ajak kepada kita, apa dia Tuhan ajak? Ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu, tengok terjemahan dia. Ilahukum ay ma'budukum, Tuhan yang kamu sembah, yang berhak disembah, berhak dipuja dan dipuji, ialah Tuhan yang satu yang Maha Esa. Tidak ada dua, tak ada tiga. Cuma orang kafir pening-pening kepala apabila nama Allah Ta'ala tu banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia kata, ni apa nama banyak? Kenapa dia kata satu? Nama banyak. Allah. Kita kata jangan duk pening kak. Banyaknya nama kepada satu perkara menunjukkan besarnya kedudukan itu. Kerana itulah nama Allah Ta'ala tu banyak. Yang kita duduk hitung pun 99 nama. Tapi nama dia lebih daripada itu lagi, tidak terhingga nama Allah Azza wa Jalla. Mari pula nama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada beberapa nama. Yang sahihnya, yang tak sahihnya kan. Tak sahih tu banyaklah nama Nabi pelik-pelik. Tapi yang sahihnya yang Nabi kita sebut sendiri, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Hashir wa ana al-Mahi. Itu nak beberapa nama yang ada. Mari para jemaah sekalian, Allah kata apa? Tuhan kamu yang berhak disembah, dipuja, dipuji, ialah Tuhan yang satu yang Maha Esa. Fallazina la yu'minun, oleh itu orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, qulubuhum munkiratun, hati mereka engkar dan sikap zahir mereka sombong, takbur, menentang kebenaran. Na'udzubillah. Maknanya manusia ni yang menolak kebenaran, siapa dia? Iaitulah golongan yang takabur. Golongan takabur, mereka ini yang menolak kebenaran, tak tahu, tak terima kebenaran siapa? Puak-puak yang sombong, yang angkuh. Maka para jemaah sekalian, di sinilah yang kita bimbang hari ini. Apa yang kita bimbang? Punca kerusakan manusia datang dari mana? Daripada istikbar, daripada takabur. Sombong, angkuh, pandang lekeh kepada orang, menolak kebenaran. Tuan-tuan boleh tengok huraian kita masalah ini dalam kitab Penyakit Umat, iaitulah dalam tajuk Al-Kibru, penyakit sombong, batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghina orang lain. Maka dalam ayat ini Tuhan kata, orang yang tidak beriman, qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun, hati dia tak terima dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dhamir mereka sebenarnya terima. Dhamir dia terima, tapi mereka menolak kebenaran dia sebab sombong. Muhammad, anak Abi Kabsyah, anak pengembala kambing, boleh mengaku dia jadi Nabi? Tengok, dia punya sombong, dia punya dia punya takabur. Di sinilah yang kita mengatakan kesombongan itu merusakkan segala makhluk atas dunia ini. Syaitan yang pertama sekali sombong, merusakkan dia iblis, kemudian manusia yang mengikut jalan iblis juga akan rusak. Allahu Akbar. Siapa dia puak sombong ni? Tengok ayat 23. Wahum mustakbirun, hati mereka engkar dan sikap zahir mereka sombong, takbur, menentang kebenaran. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allahu Akbar. La jarama ay haqqan. Kalau kita belajar dalam ilmu tafsir, kalau kata la jarama, terjemah dia haqqan, mana sebenarnya. Gitu keadaan. Bahawa Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
dan apa yang mereka zahirkan. Sekali lagi Allah Ta'ala ulang di sini. Ayat yang pertama tadi, ayat 19, Allah gambarkan kepada kita sifat dia. Sekali lagi Allah Ta'ala bagi tahu, hei puak kafir, kamu jangan duduk sembunyi apa benda yang i'tiqad pegangan kamu. Apa yang kamu zahir, semua aku tahu belaka. Mau terima kebenaran, kamu tolak kebenaran, itu duduk di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala gambarkan di sini makhluk, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takabur. Tak kiralah sombong secara total, sombong sungguh, ataupun menyombong diri, kan? Maka Allah Ta'ala tak suka pada orang itu. Yang mana sombong besarnya syirik, menolak dakwah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, itu dia panggil syirik. Yang kedua, sombong dari sudut mana? Dari sudut tidaklah syirik, tapi ada sifat-sifat sombong dalam jiwa. Dia beriman tapi tak apa nak terima juga dakwah-dakwah yang kita ajak kepada Quran, kepada sunnah ni, tak apa ngam kata orang. Tapi kalau ajak yang pelik-pelik, itu baru kita naik semangat, kan? Maka itu yang dikatakan sombong. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, jangan menyombong-nyombong, jangan disombong, sebab sombong itu sifat iblis. Maka Allah kata, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah Ta'ala tak suka kepada orang-orang yang sombong. Tengok, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, ayat ini ayat amaran, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil at-tahdid dengan ha. Kalau tahdid dengan ha, lain, maknanya kita buat had. Kalau kata tahdid, amaran. Maknanya mu ni manusia, mu jangan duduk jangan sombong-sombong, sebab aku tahu semua apa yang kamu buat. Sebab tu ayat 25, ayat terakhir kita pada pagi ni, Allah gambarkan dosa-dosa yang dibuat oleh ketua-ketua. Dia akan bertanggungjawab dengan orang-orang yang dia kempen, yang ikut dia dalam kesesatan ataupun dalam maksiat. Allahu Akbar. Maka orang sombong ni macam mana cara dia? Tengok tuan-tuan. Inna Allah la yuhibbul mustakbirina an tauhidihi. Allah Ta'ala tak suka kepada orang sombong daripada tauhid, orang sombong daripada menerima kebenaran. Bagaimana gaya kesombongan manusia? Tengok ayat 24. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang diturunkan oleh Tuhan kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ditanya puak-puak Mekah tu, Abu Jahal, puak-puak geng-geng puak-puak Abu ni, apa dia yang Muhammad terima tu? Kalau kita pergi tanya dia lah, selamba je puak dia jawab. Qalu, berkatalah puak-puak kafir musyrikin itu, asatirul awwalin. Muhammad bawa cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Zaman dulu ada dah cerita-cerita syurga, neraka, cerita nikmat ni, tak ada siapa apa pergi balik semula. Dikata cerita dongeng ni, kisah-kisah turun-temurun, jilan ba'da jil. Makna satu generasi pada generasi. Siapa ke Muhammad, dia cerita pula. Kita nak terima, tak mau terima, sudahlah. Sibuk apa dengan Muhammad? Mana dia senang-senangnya dia condemn. Dia tak mau terima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Beberapa ayat lain tanda tuan-tuan, suratul Anfal ayat 31. Al-Anfal ayat 31. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na.
Law nasha'u laqulna misla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Sama. Bila dibaca pada puak kafir ni, kami boleh buat juga tu. Cerita dongeng je. Oh, sama. Ayat surah Al-Furqan ayat 5, waqalu asatirul awwalina katatabaha Muhammad ni cerita dongeng. Maknanya dia tak mau terima juga walaupun berfakta setara mana pun. Kadang-kadang manusia ni fakta dengan auta tak boleh nak beza. Kita ni yang kita bimbang hari ni para jemaah, kita ni banyak auta daripada banyak fakta. Banyak auta daripada banyak fakta. Dia banyak cerita. Cerita tokok tambah itulah yang menakutkan kita. Ni hari ni bila timbul isu Covid, nak cerita dia ni ada ilmu. Bila orang melawak mari ke kawasan dia, duk ceritalah dia ni terima daripada tuan guru dia doa membantai menghalang wabak. Orang lain tak ada ilmu ni. Yang adanya pada saya je. Sebab saya terima daripada tuan guru saya, pada waktu tu berlaku kematian, wabak mari mati bergelepangnya, orang sini mati ramai, maka orang mari cari tuan guru bagi ijazah ni kepada kami. Jadi sekarang ni kami nak ijazah pula kepada orang mari sini, siapa dia nak beli air. Tu ya cerita dia. Siapa dia nak ijazah, belilah air kita punya sudah jampi ni. Dia panggil air jampi Covid. Ada juga. Pasal itulah kartun tulis dia panggil ada orang yang beragama, ada orang yang menggunakan agama untuk kepentingan tertentu. Kita kata ini sangat berbahaya. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang terakhir kepada kita. Bahaya usah duk main dongeng-dongeng. Maka mereka yang menyekat manusia ataupun yang menggalakkan manusia syirik ataupun melakukan maksiat, mereka bertanggungjawab di hadapan Allah di akhirat. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Allahu akbar. Liyahmilu, mereka dibiarkan menuduh dengan yang demikian. Dia kata Nabi kita ni dongeng, dia sekak dakwah Nabi, dia ajak orang buat syirik, ajak buat maksiat. Orang yang sudah beriman pula ajak orang buat bid'ah, reka-reka dalam agama. Apa jadi? Supaya mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sepenuhnya pada hari kiamat. Dosa dia akan tanggung sepenuhnya pada hari kiamat. Orang lain tak pikul dosa kita. Allahu akbar. Sebab apa? Tanda tuan-tuan, kenapa puak kafir ni dia memikul dosa penuh, full dosa dia? Sebab dia tak beriman, yang menyebabkan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menghapuskan dosa. Berbeza dengan orang yang beriman. Kita beriman, walaupun kita berdosa, tapi kita banyak melakukan perkara-perkara yang mengkafarahkan dosa kita. Kita berdosa pagi, tengah hari kita ambil wudu, kita solat, kita istighfar, kita taubat, maka dosa terhapus. Tapi orang kafir ni full dosa dia tak pernah beriman. Maknanya liyahmilu auzarum kamilatan, full dia punya dosa dia tanggung semua. Sebab dia tidak pernah melalui proses pembersihan jiwa, pembersihan diri. Tidak ada. Allahu akbar. Kalau setakat hak dia saja, satu kes. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin, dan juga mereka memikul sebahagian dari dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan dengan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan yang benar. Sesat artinya puak kafir itu memikul lagi dosa-dosa sebahagian daripada siapa? Daripada pengikut-pengikut dia. Allahu akbar. Sebab apa dia kena tanggung dosa? Sebab mereka itu ikut dia. Dalam hadis, tanda hadis yang sahih, hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim,
daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda, siapa dia ajak orang buat baik kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, dia dapat pahala penuh orang-orang ikut kita. Kita ajar dia solat, dia solat. Kita ajar baca Quran, dia baca Quran. Dia boleh pahala penuh, kita boleh pahala penuh. Nabi kata la yang qusu zalika min ujurin, tak kurang pahala mereka. Dia 100, kita 100. Itu yang buat baik. Wa man da'a ila dalalatin, sebaliknya siapa mengajak orang kepada sesat, kesesatan, maksiat, kana alihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu, dia juga menanggung dosa sama dengan dosa orang yang dia kempen tadi. La yanqusu zalika min athamihim syai'a, tidak kurang walaupun sedikit. Maknanya dua-dua. Ala sa'a ma yazirun, sesungguhnya amatlah buruknya dosa-dosa yang mereka lakukan itu. Maknanya dosa dia tanggung, dosa pengikut dia tanggung. Tengok nota di bawah. Buruknya dosa-dosa orang yang menyesatkan itu memanglah terang. Adapun buruknya dosa orang-orang yang disesatkan itu pula kerana mereka menurut dengan buta tuli, padahal sewajibnya mereka bertanya di sana sini untuk mendapat penjelasan mana yang benar dan mana yang salah. Ini para jemaah sekalian, kita pergi kepada beberapa perbincangan. Dan dalam ayat ini, ayat-ayat yang kita baca daripada 19 sampai 25 ni, maka Allah gambarkan bahawa hati orang beriman bila dia dengar seruan Allah Ta'ala, dosa pahala mereka akan berhenti. Tapi puak-puak yang tidak beriman, mereka tak akan berhenti, bahkan mereka sombong untuk menerimanya. Satu. Yang kedua, punca tanda ni, punca kerusakan manusia, makhluk atas dunia ini, iaitulah al-kibru, sifat sombong yang menegah mereka daripada apa? Daripada menerima kebenaran. Yang ketiga, kata di para ulama, di antaranya Al-Qurtubi menukilkan dalam tafsir, dia kata, ni kata-kata baru ni, kita tulis sikit. Kullu zambin yumkinu tasatturu minhu wa ikhfa'uhu illa al-kibr. Semua dosa-dosa lain boleh kamu sembunyi-sembunyikan, kamu simpan-simpan dalam hati, kecuali dosa al-kibru, orang yang sombong, yang angkuh, dia tak boleh sembunyi kesalahan dosa dia. Fa innahu fisqun yalzamuhu al-i'lan, karena dosa sombong ini dosa fasik, kejahatan yang dia kena tunjuk kejahatan itu. Tahu lalu kita pergi cakap contohnya, tuan, ustaz tu cakap gini. Nah, dia baca Quran, baca hadis, baca pandangan ulama. Orang sombong cebek mujuk, apa? Nampak dia tak boleh sembunyikan. Begitulah keadaan orang sombong. Wahwa aslul isyani kullihi, punca maksiat ini mari daripada sombong, al-kibru. Tulis, itu dinukil daripada tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi mengatakan yang keempat, sifat bahayanya sifat sombong ini terkena kepada dua-dua puak, iaitu puak kafir pun sombong, orang yang sudah mukmin, sudah Islam pun sombong, berlaku pada dua kumpulan. Tidak kata kita orang beriman tak nak sombong, sombong juga. Ini bahaya, kan? Baiklah, ada beberapa perkara lagi. Tadi kita dah sebut tentang berhala, benda yang kerah ni bolehkah kita katakan dia mati? Jawabnya matilah dia tu, kan? Yang kelima, saya rasa yang kelima ni atau 6, Allah Ta'ala sebut, tengok dalam ayat 25, liyahmilu auzarahum kamilah. Ayat ini pengikut-pengikut, ketua-ketua akan bertanggungjawab dengan dosa dia. Tulis, kata di para ulama tafsir, dari dalam kitab An-Nukat lil Qasab, dia kata ayat ini, ayat 25 ini dalil
bahawa mereka yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, fa'umila bifatwahu, dia tak ada ilmu tapi dia mengeluarkan pandangan, kana ismul amil alai, dosa orang yang melakukan itu naik atas kepala dia. Tapi kalau dia fatwa dengan ilmu, dia berijtihad, dia betul, dia boleh 2 pahala, dia salah, dia dapat 1 pahala, dan dia tidak menerima dosa sebab dia sudah berijtihad. Tapi kalau macam kita ini kan seronok-seronoknya, ahli fatwa cakap, ustaz yang ramai-ramai pun cakap, tak mau duduk dengan yang satu, kita kata itu fatwa tanpa ilmu, maka orang ini sangat berbahaya. Allahu Akbar. Soalan kita, mungkin kita tengok lagi apa yang ada tentang ayat ini, ayat 25 ini. Allah kata pemimpin ahli-ahli fatwa yang bawa tanpa ilmu ini akan menanggung dosa. Ahli-ahli maksiat, ahli-ahli bid'ah yang ajak orang buat benda bid'ah ini menanggungjawab dengan dosa pengikut dia. Bagaimana kita nak faham dalam ayat tanda Suratul An'am ayat 164, Allah kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain tak akan tanggung dosa orang lain. Dosa orang lain tak melarat pada dosa orang lain. Jawab dianya, ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita bahawa dosa peribadi tak pergi kepada orang lain. Tapi dosa bersebab dia akan pergi kepada orang lain. Suami tak tegur isteri dia, tak tutup aurat keluar rumah. Suami dosa, bini berdosa, suami berdosa. Ibu bapa yang tak larang anak-anak dia buat benda mungkar maksiat, tak solat contohnya. Anak tak solat, bapa berdosa. Tapi kalau anak sudah keluar daripada rumah kita, dia sudah pergi, dia sudah besar, dia hidup sendiri, dia buat dosa, ibu bapa setelah bagi nasihat tak dengar juga, maka itu dia panggil dosa sendiri. Kita kena ingatlah. Maknanya dosa yang bersifat peribadi, individu, dia tak melarat pada orang lain, tapi dosa bersebab. Sebab kita tak bertanggungjawab, kita berdosa. Sebab orang ni ajak orang buat maksiat, ajak orang buat benda mungkar, reka benda-benda bid'ah dalam agama, orang ikut dia berdosa. Sekali dengan pengikut-pengikut dia, wal'iyazubillah. Itu dia panggil kita campur di antara dua. Yang keseterusnya bahawa ayat ini juga memberi peringatan kepada pereka-pereka bid'ah dalam ibadat. Jangan anggap benda tu ringan. Tak apa, Nabi tak buat pun. Kita lah buat, nak menggalakkan orang beribadat. Mari kita berzikir, melompat-lompat. Nabi tak pernah buat, contohnya. Sebab kata di para ulama, ahli bid'ah lebih bahaya daripada ahli maksiat tulen. Ahli maksiat tulen, dia buat, dia tahu, dia derhaka. Tapi ahli pereka bid'ah ini, dia tak kata dia derhaka. Dia kata dia nak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang dia reka. Ini juga berbahaya. Baiklah para jemaah sekalian, yang keseterusnya Allah Ta'ala akan beri azab kepada orang yang mereka-reka benda haram dan perkara yang terbit daripadanya, hasil daripada itu. Allahu Akbar. Sebagaimana ahli-ahli pereka benda-benda bid'ah dan yang selepas daripada itu, maka dia akan bertanggungjawab. Kita yang ajak orang buat benda baik dan selepas daripada itu, kita benda baik belaka. Contohnya kita ajak orang jadi baik. Dengan sebab kita dakwah dia solat, dia baca Quran, dia berzikir, semua pahala itu dapat kepada kita. Itu dia kata sebab-sebab yang hasil daripada itu. Alhamdulillah. Tapi kalau orang yang buat ni ikut benda-benda yang salah, anak cucu dia pun, anak-anak kesalahan tu akan ikut sekali. Allahu Akbar. Baiklah, dalam ayat ini Tuhan kata bighairi ilmin, tanpa ilmu, maknanya orang kafir setelah sampai kepada mereka maklumat tentang agama, mereka tak terima juga, maka ketika itulah mereka akan diazab. Wal'iyazubillah, na'udzubillah. Jadi ketua-ketua sesat ini, mereka akan tanggung dosa 2 kali. Dosa dia sendiri sesat, dosa pengikut dia yang disesatkan juga mereka bertanggungjawab. Na'udzubillah. Marilah para jemaah sekalian, kita kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usahlah mencari benda yang pelik, carilah benda yang sahih. Kerana itu saya buat satu kata-kata, beramal dengan sunnah, hati tenang, insya-Allah pahala juga confirm, kerana Nabi yang jamin, bukan kita sendiri reka-reka. Tamatlah perbincangan kita.
InsyaAllah kita sambung lagi ayat yang ke-26 dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.